إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسيد الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Habul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan Imam Bilal, jawatan kuasa Madrasah Raudah. Pertama sekali syukur dengan Allah, lama tak ada kuliah. Dapat juga Allah Ta'ala teruskan pengajian kita, yakni pengajian yang mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni secara bertalaki, yakni mata bertentang mata, face to face. Kalau online ni pun face to face juga kan. Tapi kadang sambil makan kopok kan. Borak ustaz tu bukan tahu pun dia tengok muka dia. Ustaz mana tahu, yalah saya buat kan. Tengok muka kita je kan. Alhamdulillah. Sebelum Jumaat ini kita muzakarah, solat Jumaat kita ini kita muzakarah. Sebelum ini kita dah syarahkan berapa perkara. Lama dah tuan-tuan. Mungkin dah ada yang dah pindah ke kan, yang dah tak ada lagi, yang baru datang kan. Dah lama dah benda tu. Jadi kita ulang balik sedikit. Kita mensyarahkan berkaitan dengan hari Jumaat mengikut kacamatanya ulama, yakni daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, juga kita akan rujuk di dalam kitab Syekh Wan Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Munyatul Musalli, dan juga di dalam kitab Al-Imam Syekh Dr. Idris bin Haji Ibrahim, di dalam kitabnya, di dalam tajuk mustajab pada hari Jumaat, di dalam kitabnya doa mustajab hari Jumaat, di takhsis dia, dia punya orang panggil tesis dia hari Jumaat. Ni orang soleh ni, dia kaji betul, dia kaji betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi, apa special hari Jumaat ni. Okey, kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ni saya baca sedikit ni. Sebelum ni kita dah baca dah. Ni kita ulang sedikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Sebut amin. Ila anqal. Ini kalau ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita kat sini setiap hari Rabu kita mengaji dululah. Sekarang dah tak ada doa kan. Cepat-cepat ada kelas kita setiap hari Rabu. Tak sampai lagi bab ni. Tak sampai lagi. Ni kita ambil sebahagian kecil. Apa dia Imam Ghazali tulis di dalam kitabnya, yakni yang ke-13 dalam muka surat 90, yakni adab-adab berkaitan dengan hari Jumaat. Mereka yang berjaya itu mereka yang beradab. Mereka yang berilmu itu mereka yang beradab. Dalam khutbah pun nanti akan sebut. Orang yang berjaya itu orang yang beradab. Dan adab ini punya besar
Sehingga patah Melayu sebut pimpinan melalui tauladan. Tauladan yakni apa tauladan? Beradab. Begitulah banyak patah lah. Sebut patah nanti tak baca kitab kan. Patah hari semua. Okey. Ketahuilah olehmu. Kata Imam Ghazali. Ketahui ni firman Allah. Kalau dalam Quran Allah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Maka ulama-ulama juga menyebut dengan ketahuilah. Dan ketahui ini juga memberi makna apa? Yakni memberi makna i'lam di sini dengan hendaklah kamu kenal, i'raf ataupun ma'ruf, ma'rifah. Hendaklah kamu kenal. I'lam dengan makna ketahui dengan makna mengenal. Maksud mengenal ni apa? Kena ambil tahu benda ni. Jangan tak ambil tahu, kena ambil tahu. Bukan tahu-tahu saja, tak. Kena ambil tahu. Dapat? Bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Kita hari raya kita ni setiap minggu ada. Hari Jumaat. Jangan sambut hari raya lain. Sibuk hari raya lain. Hari Jumaat tak pergi semayang, kan? Hari raya lain sibuk pergi rainya. Tak payah. Kita raikan hari raya kita, hari Jumaat. Macam mana? Kumpul. Doakan. Dapat 2 hari lagi. Dapat semayang lagi ramai-ramai, kan? Amin. Itu pertama. Dan kalau di dalam kitab Mustajab pada hari Jumaat ini, Dr. Idris dia mengatakan bahawa ada riwayat daripada Abdul Rahman bin Yazid, seorang ulama, dan juga daripada Abu Lubabah bin Abdul Munzir, yakni sahabat Nabi, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Abdul Rahman bin Yazid tabi'in, Abu Lubabah bin Abdul Munzir sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumaat besar di sisi Allah. Hadis Nabi sebut bahkan lebih besar dari Aidil Fitri. Lagi besar pada hari raya puasa. Makan lemang lagi besar pada tu. Dapat? Dan lebih besar daripada Aidil Adha, dan di dalamnya ada 5 kelebihan. Kenapa lebih besar pada 2 hari raya ni? Sebab ada 5 kelebihan. Kelebihan tu nanti kita cerita. Tak sempat dah. Setengah jam sahaja dibenarkan. Ni wilayah fasa 1. Fasa 2 tak saya dah boleh dah. Ke fasa 3 kat Labuan dah boleh dah. Kuliah maghrib semua dah boleh dah. Kita berfasa 1 tuan-tuan. Okey. Aidil Fitri dan Aidil Adha secara fiqahnya. Ni bahas fiqah sikit. Di dalam kitab-kitab fiqh kita. Antaranya kitab Sabilal Mubtadi, juga Munyatul Musalli, juga kitab Ihya dan sebagainya. Mensyarahkan apa dia? Apa beza? Pertama, antaranya perbezaan pemakaian pada hari Jumaat dengan hari raya. Beza. Hari Jumaat ni sunnah bagi kita pakaian putih. Itu sunnah. Bagi lelaki. Bagi lelaki. Jumaat. Putih. Semualah putih. Kalau boleh putih semua. Itu sunnah. Tapi kalau hari raya ini, sunnah bagi kita berwarna-warni. Dapat? Berwarna-warni. Kalau baju Melayu, pakai baju Melayu. Jubah berwarna-warni. Janganlah warna yang pelik-pelik kan. Warna yang elok lah. Tu hari raya. Ustaz, kalau hari biasa saya nak pakai, hari Jumaat saya nak pakai baju warna-warna, boleh ke? Boleh. Tak jadi haram. Tapi luputlah pahala sunnah tu. Luput pahala sunnah tu. Nampak tu beza. Ada sebagian orang kata, Syekh ni hari raya patut pakai macam ni lah. Ni pakai sampin, pakai songkok. Dia marah orang tu pula. Dia tak baca kitab. Dia marah orang tu pula. Jangan Kita belajar ni untuk kita betulkan diri kita.
Maka hari Jumaat ini dianggap lebih besar daripada hari Aidul Fitri dan Aidul Adha. Juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan bahawa iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di umat Muhammad? Kitalah. Siapa di umat Muhammad? Selepas diutuskan Rasulullah. Rasulullah itu diutuskan di zaman itu sehinggalah hari kiamat. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai? Wallahu alam. Kalau orang boleh jawab tu power lah dia. Wallahu alam. Tak tahu berapa ramai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilebihkan kepada kita ini. Sebab tu kena tahu lebih umat kita ini apa dia, sebab umur kita ni pendek-pendek. Sebab tu kena tahu waktu mustajab bila. Fadilat semayang berjemaah. Dapat nilai-nilai perkara tersebut. Kita syarah sedikit. Kita syarahkan sedikit. Nilai antara dia adalah nilai solat fardu dan solat sunat. Ni pernah disyarahkan. Apakah beza nilai solat fardu dan solat sunat? Cuba jawab tuan-tuan. Lama tak jawab ustaz. Nilai dia sunat dengan fardu lah ustaz. Itu nama. Budak darjah 1 boleh jawab. Itu nama dia. Memanglah beza nama dia. Apa dia nilai dia? Perbezaan gandaan nilai. Solat sunat subuh dan solat fardu subuh. Kenapa ambil solat sunat subuh? Sebab solat sunat subuh ini seafdal solat sunat. Seafdal solat sunat adalah solat sunat rawatib, qalbiyah dan ba'diyah. Tu seafdal. Sebaik-baik lepas solat fardu, solat rawatib. Lepas itu bertahajud, berduha dan sebagainya. Dapat? Di antara solat sunat rawatib yang paling afdal solat sunat subuh, solat sunat fajar. Nabi sebut orang yang solat sunat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan seisinya. Dia telah dapat perkara tadi. Kata orang sembahyang sunat subuh ni hidup dia mudah. Rezeki dia lancar. Pas subuh tak tidur baca Yasin kan, beramal. Sampailah matahari naik. Malu dengan ayam kan. Ayam pun dah bangun, dah berkukuk dah. Kita sambung tidur pula, malu kita ni. Kan? Kena ubah. Ketika itu dia agihkan rezeki waktu itu lepas subuh. Maka solat sunat subuh dan juga solat fardu subuh. Kenapa ustaz ambil solat fardu subuh? Sebab solat fardu subuh ni solat yang paling ringkas sekali. 2 rakaat je. Dapat Dan solat sunat yang paling afdal. Apa beza sunat dan fardu ini? Di dalam beberapa kitab para ulama yang saya sebut tadi, disebutkan bahawa mereka yang solat sunat subuh, beza antara solat sunat subuh dan fardu subuh. Solat sunat subuh ini, solat fardu subuh adalah gandaan kepada 70 kali solat sunat subuh. Kalau orang tu nak dapat 2 rakaat fardu subuh, pahala dia kena lakukan 70 kali solat sunat subuh. 2 rakaat juga, sama 2 rakaat. Tapi nilai dia beza. Dapat 70 kali itu kena buat. 2 rakaat kali 70. Baru dapat nilai sama dengan 2 rakaat solat fardu subuh. Tu nilai dia. Dapat? Dan orang solat itu gandaan gandaan, bukan pahala. Saya cerita ni gandaan. Orang yang solat fardu, dia solat seorang dengan orang yang solat berjemaah. Berjemaah dapat pahala berapa tuan-tuan? 27. Dia bukan pahala Sebenarnya bukan pahala. Dalam riwayat tadi disebut kebaikan tadi adalah gandaan. Pahala kecil sangat, 27 kecil. Gandaan kali 27. Kalau semayang kita ni berdiri, Nabi sebut dalam riwayat, pahala orang berdiri ni dapat 100 pahala. Orang yang duduk dapat 50.
Orang yang baring dan sebagainya. Ada riwayat hadis Nabi. Itu baru sekali berdiri. Kalau 2 kali berdiri. Kalau 2 kali berdiri. Faham pahala yang lain pula. Ganda 27. Bukan dapat 27 pahala. Ganda 27. Tadi dah 70 kali ganda dah. Hebat. Kali lagi 27. Dan kalau dilakukan solat tadi secara berjemaah. Di Masjidil Haram. Kali berapa pula? Gandaan tadi 100,000. Ustaz, apa cerita pahala? Saya bukan cerita pahala, saya cerita gandaan. Inilah umat Nabi, Allah Ta'ala bagi kelebihan untuk mengangkat amalan ini sama dengan umat-umat dulu. Kita pula lebih-lebih pada Nabi lagi. Tak ikhlas Ustaz macam tu. Yang bagi siapa? Member kita. Allah lah. Siapa yang bagi ikhlas tadi? Allah. Buat untuk siapa? Allah. Bagi pahala siapa? Allah. Maka buat untuk pahala adakah tidak ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Yang kata buat sebab pahala tak ikhlas. Ikhlas. Pahala tu Allah yang bagi. Bukan kita bagi. Siapa yang sebut? Allah sebut. Nabi sebut. Jelas? Ni ada orang kata ni tak ikhlas ni ustaz ni. Cerita pahala begitu. Macam tu pula. Ada pula jenis orang pula tak boleh bagi pula. Dia kata, banyak sangat ni. Kalau selawat macam ni dapat pahala macam ni. Kan? Kalau zikir macam ni dapat pahala macam ni. Banyak sangat ni dapat ni, dia kata. Kita jawab balik, Allah Ta'ala bukan macam kita kedekut. Kita kedekut nak bagi. Satu pun bagi satu. Allah kalau nak bagi satu kita zikir, Allah nak bagi 1,000,000. Boleh? Boleh tak? Boleh. Itu hak Allah Ta'ala. Dan Allah ghani, kaya. Makna ghani, ghani ni apa? Kaya ni apa maksud sebenar kaya? Kaya ni banyak harta ustaz. Kan? Ta'rif kaya apa dia? Kaya adalah tidak berhajat. Kaya adalah tidak berhajat. Itu ta'rif kaya. Kita ni lagi senang, lagi berhajat. Betul? Lagi banyak duit, lagi banyak nak banyak rumah. Nak banyak isteri kan. Contoh. Lagi berhajat. Tuan-tuan tak sengih, saya tak tahu tuan-tuan sengih tak sengih je. Orang tak nampak, jangan risau. Semua nak banyak, nak tambah, tak cukup. Maknanya berhajat. Berhajat pada rumah untuk lindung panas, sejuk, hujan. Berhajat pada isteri, berhajat pada anak, berhajat pada pekerjaan, berhajat pada makanan, berhajat pada minuman, berhajat semua. Yang tak berhajat ni siapa? Allah. Allah tidak berhajat. Maka pada yang ghani ni kita minta. Dapat. Maka pada hari Jumaat ini disebutkan hari raya. Kerana apa? Di dalamnya adanya waktu yang mustajab. Dan apa kelebihan hari Jumaat ini? Sehingga disebutkan oleh baginda Nabi SAW menandingi hari raya Aidul Fitri dan juga menandingi hari raya Aidul Adha. Ini kalau ada rezeki minggu depan, kan? Kalau jemput lagi lah. Tak jemput tak adalah. Kita daurahkan kitab. Berapa kitab insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Jadi tuan-tuan jangan lupa banyakkan selawat dengan Nabi. Hari Jumaat ni banyak selawat dengan Nabi. Selawat Nabi ni syifa, penyejuk. Orang kalau ambil tarikat kan. Ni semua ahli sunnah ni. Tak ada yang pelik-pelik kat sini kan. Yang ambil tarikat ni kalau dia zikir la ilaha illallah 1000 kali contoh. Allah 1000 kali. Pergilah puluh ribu ke juta ke, akhir sekali dia kena selawat juga. Selawat ni sejuk. Selawat ni pemudah. Dan selawat ni para ulama sebut diterima oleh Allah tanpa ada hijab. Kalau kita ghaflah dan selawat pun Allah terima. Ghaflah leka. Dan tengok berita kan. Kabinet pada hari ini dibentuk. Contoh. Saya tak kata dalam mana-mana kerajaan contoh tengok berita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah dia, Allahumma salli. Boleh. Dikira juga diterima selawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selawat ini dihantar malaikat untuk mengangkat selawat dia. Setiap satu selawat 2 malaikat. Kalau 100 selawat kali 2. Berbeza malaikat bawa depan Nabi. Wahai Rasulullah, orang ni telah selawat pada kamu, kirim salam pada kamu.
disebutkan kepada kita nama kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan. Dan Nabi kata pada hari Jumaat ini yang terbaik adalah memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Itu pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2 baris saya dapat baca. Okeylah tu. InsyaAllah Wallahu a'lam.